Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pada tengah hari ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hari ini kita berbicara tentang salat jamaah. Sebab kalau kita tengok hari ini ramai yang rajinlah salat berjemaah ni, terutama tarawih lah kan. Tarawih walaupun kita tengok salatnya itu kadang-kadang tidak memenuhi ataupun tidak cukup syarat-syarat salat berjamaahnya. Oleh kerana semalam kita dah berbahas tentang ilmu. Persoalan paling penting ialah ilmu. Sebab itu seorang ulama mengarang sebuah kitab Qaulu Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum. Seorang ulama mengarang kitab tentang hukum, berbicara tentang hukum imam dengan makmum. Rata-rata kalau kita tengok orang salat berjemaah ini, ramai yang kadang-kadang tak dapat fadilat. Sama ada dari sudut perbuatan, dari sudut bacaan dan sebagainya. Sebab salat berjemaah ini bukan daripada salatnya itu, daripada permulaan datang solat berjemaah itu. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, as-salatu ar-rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi salatin man tazara salata. Hadis ini kalau kita tengok daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pahala solat seseorang, pahala ataupun solat seseorang lelaki. Sebab itu solat berjemaah ini afdalnya ialah orang laki-laki, yang lebih utamanya orang laki-laki. Orang perempuan nak solat di rumah, walaupun berjemaah di rumah, tapi solat orang laki-laki ini yang perlu diperhatikan. Dia kata seorang laki-laki secara berjemaah melebihi pahala solatnya di rumah dan di pasar dengan 25 pahala, kerana sesungguhnya dia jika berwuduk. Ini yang kena faham. Dia kata solat berjemaah itu pergi ke masjid bagi laki-laki ini berwuduk terlebih dahulu di rumah. Batal cerita lain. Dalam perjalanan batal wuduk tu cerita lain. Tapi berwuduknya di rumah dengan sempurna. Kemudian kata Nabi, dan memperelokkan wuduknya. Berwuduk dengan sempurna. Elok-elok berwuduk dengan sempurna. Kemudian dia kata pergi ke masjid semata-mata untuk mengerjakan solat. Sebab itu tidak dibenarkan tuan-tuan yang nak pergi solat berjemaah kan, singgah nak beli rokok lah dulu. Ingat orang masuk beli kicap tadi. Beli kicap lah dulu kan. On the way nak ke masjid ni singgah macam-macam tu. Beli kicap lah, beli gula lah. Time tu lah dia nak singgah lah. Kan? Bukanlah berarti batal solat tu, tapi nak dapatkan pahala 25 tu bukanlah semudah yang kita sangka. Kita solat berjemaah dapat 25 dah. Bermula daripada rumah itu berwuduk. Apa tujuan berwuduk ni? Nak pergi solat di masjid berjemaah. So, orang rumah tak bolehlah pesan macam-macam. Dia nak pesan pun tak boleh, sebab kalau dia pesan kemudian pun tak boleh. Bang, lepas balik karang jemaah, mayang karang, beli biskut, beli Maggi, sat lagi masalah kat suami itulah. Tengah-tengah semayang kan, mana kedai biskut, Maggi, lupalah kan, Maggi apa nak beli, ayam ke, kari ke ayam ke, sat lagi dia tak boleh semayang. Jangan kacau lah. Selalu orang perempuan tak maaf cakap lah. Waktu tu lah dia nak pesan. Dah siap-siap nak pergi masjid tu dia pesan. Mana bang? Dia tak nampak dah pakai baju Melayu kan. Pakai kain plekat elok kopiah maghrib ni. Pergi tanya balik lagi. Pergi mana bang? Nasib baik suami kata, tak ada, pergi disco. Kan? Dia nampak. Jadi, dah nampak suami tu nak pergi solat. Jangan pergi suruh lagi macam-macam. Kan singgah tolong beli ni, balik beli ni. Tapi kalau lambat kan tutup kedai. Baik awak pergi sekarang ni, awak singgah dulu. Singgah dulu tu tak boleh. Singgah balik kan pun tak boleh. Faham tak? Ni kan. Selalu biasa macam itulah. Waktu tu nak pesan, belilah time lain, waktu lain beli. Apa time semayang nak suruh dibeli. Jadi orang laki-laki tak boleh lah nak singgah beli rokok. Singgah lah rokok dah habis pula dah. Singgah dulu beli rokok lah. Kok singgah beli tak apa kan? Isap lah dulu. Sampai pintu masjid baru buang. Itu nak dapat, Nabi kata ni kan, nak dapat 25 dhi'fan ini, takkan dapat tuan-tuan tu. Sebab Nabi sebut dekat situ, memperelokkan wuduknya, kemudian pergi ke masjid semata-mata untuk mengerjakan solat. Saya duk bawa orang pergi umrah, pergi haji kan. Kat Mekah, rajin pergi masjid tu. Dia ajak pergi masjid kan. Yang perempuan sampai tak tangga telekung lah. Kelubung aku tengok. Bagus sungguh puak-puak ni. Kan, dia ajak pergi masjid kan. Yang perempuan berkelubung, gantunglah beg satu. Lepas tu gantung name tag kat tengkuk. Mana kak? Masjid. Rajin. Balik Malaysia, tentu tak pergi dah. Saya pun tak tahu lah. Kat Malaysia ni tak tahu.
Kalau di Mekah, semua berkelubung. Tak nampaklah orang perempuan pakai selain daripada telekung. Kelubung ya semua kan. Orang lelaki pun berjubah ya semua. Jubah kan, jubah, kopiah. Rajin sungguh lah. Balik Malaysia hilang semua-semua tu. Tak tahu pergi mana. Kan? Sebab tak faham. Solat berjemaah memanglah kalau di Mekah, di Madinah, dia ada 3 masjid sahaja yang berbeza, dia punya pahala lah. Sampai 100,000, 1,000 itu berbeza. Kalau di Malaysia ni, semayang lah masjid mana pun sama ya kan. Duduk mana? Shah Alam. Semayang mana? Masjid wilayah. Jauh semayang. Sama je pahala dia. Sama je pahala. Mana semayang? Masjid Putrajaya habis semayang. Duduk, seksyen 35. Jauhnya Putrajaya. Banyak dia pahala. Memang pahala banyak. Lepas tu kurang, balik berhutang. Pergi satu bab lah. Balikkan satu bab. Semayang je lah kat sini pun masalahnya. Cuma ialah sekarang ni, orang nak cari imam yang baca pendek lah kan. Ialah sepatutnya yang cari yang baca pendek ni orang tua-tua lah. Yang muda macam tuan-tuan ni, carilah yang panjang kan. Ni tak. Yang tua-tua cari yang panjang, yang muda-muda cari yang pendek kan. Yalah, baguslah sebenarnya. Saya lebih suka sembahyang tarawih, sembahyang berjemaah ni baca pendek-pendek, tak baca panjang-panjang. Apa makna baca panjang-panjang kan? Bukannya faham pun. Kan? Kita sebagai makmum lah, faham kan? Imam baca panjang-panjang tu faham? Tak faham. Nak ngikut awak pun tak hafal, awak bukan hafal pun, nama memang hafiz dah. Cuma tak hafal Qurannya. Hafal tidak, faham tidak, ekon sejuk, badan penat, perut kenyang. 5 dah cukup syarat lah. Kan? Okay. Bila imam tu baca panjang, tuan-tuan buat apa belakang tu? Tidur. Itu yang lain perasaan tu lah ya. Pagi esok sahur nak masak apa? Apa lauk nak buat? Sotong tak ada, udang dah habis. Sardin ada, dia orang tak makan sardin pula. Dah nak salam baru balik. Dah nak salam tu baru sampai surau tu balik masjid tu. Tu saya kata kat imam-imam tak payah baca panjang-panjang lah mam. Baca satu-satu, pendek-pendek sudah. Baca sebaris 2 cukuplah. Standard kita ni 2 baris cukup. Itu pun sempat berangan lagi. Sempat bahaya lagi. Kalau saya memang tak baca panjang-panjang. Kalau saya jadi imam, sebaris-baris ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Satu-satu. Lambat lah. Dah habis Fatihah, tunggu makmum baca lah dulu. Makmum baca sebab imam dia tak ada istilah mengganggu. Makmum banyak masa mengganggu dia. Habis-habis makmum dah baca Fatihah, baru baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu Akbar. Yang ini imam tak faham, makmum pun sama. Tapi tak sempat berangan. Kan? Tak sempat berangan. Buat apa nak baca panjang-panjang? Kita sembahyang nak ingat Allah. Bukan nak berangan. Kalau sembahyang nak berangan, bukan sembahyang. Sembahyang nak ingat Allah. Baca panjang-panjang bukannya khusyuk. Nampak makmum macam khusyuk. Ya. Dia tak tahu makmumnya fikir otak macam mana kan. Bodoh tu lah imam ni. Orang penat ni dia kata. Dia bodoh-bodohnya imam tu. Bodoh. Tambah imam sangkut-sangkut nak baca kan. Walam. Makmum geram dah tak hafal inna ta'ina lah. Sebab itu kalau jadi imam ni pun kena tengok makmum kan, solat berjemaah. Pasal banyak nak dapat 25 tu bukan senang. Nak tengok saf lurus tak surut. Kita tengok hari ni saf semayang bengkok. Tambah semayang tarawih, situ 4 orang. Situ 7, sini 3. Apasal tak masuk-masuk saf ni kan? Macam mana nak dapat 25 tu? Jadi kalau kita tengok solat berjemaah tu dah bagus, tapi pelaksanaan solat berjemaah tu tak ada, tak betul. Imam sibuk dengan nak baca panjang, makmum pula kelang kabut. Kadang-kadang ada yang tak sah semayang pun ada. Kan?
Imam dah angkat takbir lama dah, dia tak angkat takbir lagi. Imam dah baca surah dia buang angkat takbir. Angkat-angkat takbir, baca doa iftitah lah dulu. Lepas tu imam rukuk, dia rukuk sama. Soalan itu banyak hukum dalam bab solat berjamaah ini. Pasal itu Nabi kata kat sini, mengerjakan solat berjamaah ini memanglah 25, tetapi kena hati-hati dari sudut semua perkara. Kan? Kalau tuan-tuan tengok solat berjamaah hari ni kat masjid, kat surau lah, kadang-kadang tu dengan saf tak lurus, dengan bacaan imamnya, maaf cakap lah, imamnya dengan baca panjangnya, kita pun tak faham, akhirnya kita pun berangan, ya kan. Tuhan kata dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kan? Neraka wil bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Habis tak lalai macam mana? Kita nak ikut, kita tak hafal. Nak menghayati, kita tak faham. Badan dah penat, bekerja siang malam pagi bertangan. Perut pula dah kenyang tadi berbuka. Tadi bukan berbuka, melantak. Santak sampai lehik. Datang imam baca panjang-panjang. Kalau tak berangan, bukan tuan-tuan lah. Ini bukan tuan-tuan je berangan, saya pun sama. Kadang-kadang ayat apa punya imam dah ni. Kau nak baca panjang boleh, imam-imam ni. Tahajud sekarang lah, seorang-seorang kan. Seorang-seorang sekarang bertahajud 6 juz satu rakaat. Kau nak tercabut pun lutut kau. Kau nak tanggal pun geraham kau. Ini makmum yang duduk atas kursi tak apalah. Panjanglah mam, dari tadi duduk kan. So itu solat berjamaah ini tuan-tuan kena faham, kena ada ilmu lah. Kan? Kena ada ilmu orang yang solat berjamaah. Tetapi kalau kita tak ada ilmu solat berjamaah, bukankan 25, takkan mungkin dapat 25, 5 pun belum tentu. Sebab itu solat berjamaah ini ada hukum tersendiri. Dia kata Nabi SAW, dia kata tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan dengan sebab satu langkah itu satu darjat akan diangkat untuknya, satu dosa akan dihapuskan daripadanya. Saya itu nak melangkah ke masjid dengan tawaduk, bukan sambil menyembang. Ni pergi masjid dengan kawan kan, mengumpat pula lagi. Sampai ke masjid. Masuk je masjid, berhenti mengumpat. Kalau ada orang mengumpat, kita tegur. Tak boleh mengumpat. Masjid ni, nak mengumpat kat luar. Orang ngumpat kat luar tak apa, dalam tak boleh. Pasal masjid ni kata dia. Habis dalam, luar tak apa. Siapa kata luar tak apa? Kita punya pahaman macam tu lah kan. Dalam masjid tak boleh ngumpat tuan. Ni masjid ni. Kalau nak ngumpat keluar. Suruh pula keluar ngumpat. Mana boleh, luar dalam tak boleh ngumpat. Dalam masjid tak boleh, luar pun tak boleh. Mengumpat perbuatan haram. Tapi orang Malaysia punya peraturan hukum dia luar biasa tau. Saya tengok je, kadang-kadang kat masjid tulis zon menutup aurat. Saya pun kan, zon menutup aurat. Kenapa kat masjid letak? Zon menutup aurat, tulis kat situ bila mana bukan mahram. Ada yang bukan mahram, kena tutup aurat. Hatta dalam rumah. Dalam rumah pun ipar dua ada, bukan mahram kita kan. Itu wajib tutup aurat. Wajiblah tutup. Ini dah sampai masjid, zon menutup aurat. Dia pun angkat tudung, sap, tutup kepala. Keluar dari masjid, tanggal di semula. Siapa tanggal? Dah lepas zon. Pahaman yang salah sebenarnya. Tak ada istilah zon. Zon ini, bila mana ada bukan mahram, wajib ditutup hatta dalam rumah. Ni akak-akak ni kadang-kadang sidai kain. Kat luar kan, sidai kain elok dengan baju kelawar dia tu, baju lengan besar tu kan, nak terbang ke mana saya pun tak tahu lah. Dia pun sidai dah, dengan tudung tak pakai apa semua. Itu kan ada orang lalu lalang yang bukan mahram, so wajiblah tutup. Bukannya zon tutup aurat ni ada tempat dia. Tak, sebenarnya zon tutup aurat ialah bila mana ada bukan mahram, kena tutup. Jadi, orang perempuan Malaysia ni, dia memang kena pakai telekung lah kot. Saya tak tahulah, sembahyang sini mesti pakai telekung. Sebenarnya,
pakai macam ni pun boleh, tak ada masalah pun. Dengan lagi stokin kena pakai lah, sebab tangan tak ada masalah. Dia pakai sarung tangan ni sudah memadai. Dan tapi orang Malaysia dia nak pakai telekung. Dia macam orang lelaki-lelaki lah, dia sembahyang mesti nak pakai kain plekat punya. Sekarang baru boleh orang pakai seluar ni lah. Dulu semua orang pakai kain plekat, ya kan. Tak selesa sembahyang pakai seluar tu. Dia nak pakai kain plekat jugalah. Orang Melayu kan. Sebab itu saya waktu belajar di Mesir dulu pun terbawa-bawa kan. Terbawa-bawa. Di Mesir orang tak pakai kain plekat pun tak ada. So saya, orang Malaysia ni dah banyak belajar kat Malaysia ni pakai kain plekat. Kita pula duduk pondok, memang kain plekat baju Melayu. Baju Melayu kain plekat kan. Jadi sampai di Mesir hari pertama, turun ramai-ramai kan. Pergi sembahyang kat masjid pakai kain plekat. Arab tengok kan. Ini pun masalah. Dia tengok-tengok dia gelak, dia tengok-tengok dia gelak. Apa masalah Arab ni kan. Kita baru kan, kita baru sampai. Dah biasa solat berjemaah kat masjid, kain plekat baju Melayu kan. Arab pakai tengok lah kita kan. Lepas tu dia kata ni aib ni. Apalah aib pula aku cakap. Apa masalah ni? Kan rupanya Arab ni kalau tengok pakai kain plekat ni, dia aib lah bagi dia. Ada sebab lah aib tu. Kan? Maknanya orang lelaki-lelaki tak boleh lah pakai kain tu, tak pakai kain plekat. Dia pakai seluar. Kat Malaysia tak apa kan. Di Malaysia pula pakai seluar satu bab. Kemudian bajunya tu, t-shirtnya singkat. Kadang dia sujud, terangkat dia punya t-shirt dia. Tu kena jaga tuan-tuan. Kadang-kadang aurat kita. Sembahyang berjamaah dengan pakai baju gambar hantunya, gambar tulis-tulisnya, baju betul tulis. Yang di belakang tu baca je apa dia tulis. Tak. Sebab itu salat berjamaah ni kena faham tuan-tuan. Bukannya, hari ni pergi salat berjamaah. Tak. Ni yang perempuan pun sama. Kadang-kadang sekarang ni telekung macam-macam jenis. Telekung aku tengok. Kan? Telekung Siti Khadijah lah. Apa nama telekung ni? Telekung mahal-mahal lah aku tengok sekarang ni. Tapi, bila mana ada, kalau kita sembahyang dekat tempat-tempat ruang-ruang tertentu, ada telekung yang kita tak boleh pakai. Sebab dia menampakkan bentuk melekat dekat tubuh badan kita. Dulu telekung semua putih je, sekarang macam-macam telekung ada. Sekarang ni macam-macam kepandaian orang. Sejadah pun nak tulis dah sekarang ni. Sejadah pun tulis nama sekarang ni. Sampai Mekah je beli sejadah tulis nama ya. Tengah-tengah sujud nampak nama kita. Ni dia ni bagi lu ni. Tak tahu tak faham sebab apa jadi macam tu lah sekarang kan. Trend sekarang. Jadi solat berjemaah ni sepatutnya kan, yang letak depan kita tu semua kain putih. Tempat sujud tu lah semua kain putih. Jangan ada bentuk-bentuk. Saat lagi kita membayangkan macam-macam. Bila tengok sejadah tu macam-macam terbayang kan. Gambar itu, gambar ini. Yang ini hukumnya dia mengganggu kekhusyukan solat kita. Banyak masjid-masjid sekarang ni kadang-kadang piala pun taruh depan tu. Piala-piala sukan, masjid, pertandingan masjid tercantik, pialanya tak depan. Lepas tu kita sembahyang depan tu kita membaca. Uish, masjid ni pernah jadi Johan. Satu. Kan. Sebab mengukur cantik masjid tu bukan mengukur dari sudut jemaahnya. Pasal cantiklah bunga itu boleh buat. Cuba panel hakimnya datang kan. Datang waktu sembahyang datang tengok zuhurnya 4 orang. Asar 10, maghrib 15, subuh 2 orang, syak 20. Ukur tang itulah baru nak kata masjid cantik. Ini tak cantik masjid, lawa ada berhias. Itu jadi juri lagu tu baik tak jadi juri kan. Jadi kalau kita tengok solat berjamaah kita ni banyak hukum yang kita tak faham lah. Sebab itulah saya katakan semalam menuntut ilmu tu dulu penting untuk nak dapatkan solat berjamaah dengan pahalanya 27. Bayangkan kata Nabi setiap langkah yang kita pergi ke masjid itu diangkat darjat 1 darjat, dihapuskan 1 dosa. Bayangkan kalau melangkah begitu banyak. Dia kata saya tak pergi jalan kaki, saya naik motor. Tu macam mana tu?
Tuhan tahulah kira, tak payah kita ambil tahu bab tu. Itu ikut pusing roda lah Ustaz, sikit dah nampak lah. Dia turun motor, dia tawaf masjid tu. Tak masuk lagi, pasal betul tak? Dia kata nak banyakkan langkah. Tak payah. Sebab kat sini yang dia kira ialah berwuduk dengan sempurna, kemudian penuh dengan tawaduknya, kemudian datang menuju ke masjid, masuk menunaikan salat tahiyatul masjid. Ini menyembang dulu, lepas tu baru salat. Sembang, salat tahiyatul masjid. Tu yang tak kena lah, tuan-tuan. Sebab itu hukum salat berjemaah ni kena tahu hukum dia. Kemudian dia kata, apabila dia salat, malaikat akan sentiasa bersolawat, mohon keampunan untuknya selama dia masih berada di tempat dia mengerjakan salatnya. Yalah, tapi kat Malaysia ni, terutama salat berjemaah, salat Jumaat, Allahu Akbar kan. Imam salam je, Assalamualaikum, meloncat terus. Yang imam pun satu bab khutbah nak baca panjang-panjang. Selagi ada, selagi tu nak baca. Baca surah panjang-panjang, dia dah tahu dah orang nak kerja. Dia baca panjang-panjang. Akhirnya, nak dapat pahala salat berjamaah, tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab kita tak ada mengikut syarat-syarat salat berjamaahnya. Yang inilah tuan-tuan kena faham. Sekarang ni macam salat tarawih malam-malam ni kan. Kadang-kadang tamak ninah pun tak ada. Bila dah imam laju kan, turun naik, mencungap. Tamak ninah, tak ada bacaan, tak sempurna. Akhirnya, untuk dapatkan 27, memang tak dapat. Maaf cakaplah. Kan? Jadi, ulama telah mengarang kitab, hukum salat berjamaah ini dengan jelas. Sebab itu, kita bukan main-main dengan salat ni. Salat ni sungguh-sungguh berjamaah. Kalau berjamaah, ju'ilat imam liyu'tamma bih, kata Nabi. Imam ni sebagai penyempurna. Jadi kenalah ikut imam, bukan potong imam. Kita boleh potong imam, ada satu tempat aja yang boleh. Boleh kita potong imam dah. Kalau tak semua duduk belakang, ngikut dia. Potong bila? Time potong ni ialah ketika imam duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, bukan pada tempatnya. Contoh kan, dia imam, sepatutnya dia duduk pada tahiyat awal tu pada rakaat yang kedua. Okay? Tetapi dia duduk pada rakaat yang pertama. Tuan-tuan tak boleh ikutlah dia. Ikut batal sembahyang. Tapi kebanyakan orang Malaysia, dia ikut imam tu kan. Lepas tu baru dia tegur, subhanallah. Imam tu kata, apa subhanallah, semua ikut aku ni. Subhanallah. Imam tu nak tahu macam mana dia salah. Sebab semua orang ikut dia. Kan? Imam tu duduk pada rakaat yang pertama, duduk tahiyat awal, makmum semua ikut dia. Lepas tu makmum tengok, ini baru satu rakaat, lepas tu rakaat kedua. Subhanallah. Imam tu peneran. Subhanallah. Imam tu jeling tengok, semua ikut. Semua ada belakang ni, apa masalah lagi kan? Jangan sampai dia pusing sudahlah kan? Kalau dia tanya apa masalah? Kan? Sebab itu, kena potong dulu. Dia duduk tahiyat awal, bukan pada tempat, kita potong dia dulu. Lepas potong, tunggu dia naik ke tak naik? Tak naik, baru kita baca. Subhanallah, ini kita potong imam. Imam tengok semua makmum bangkit. Baru dia bangkit. Ni kita pakai-pakai duduk. Dia duduklah. Kan? Itu sahaja dibenarkan bagi makmum memotong imam. Banyaklah solat berjamaah yang tuan-tuan kadang-kadang sampai-sampai nak jadikan dia imam, tepuk terus. Takbir belum angkat. Kan? Kita pun kelangkabut, tengok ada orang semayang. Kita pun nak berjamaah dengan dia, kita pun tepuk. Kita baru angkat takbir. Ini tidak dibenarkan. Sepatutnya angkat takbir dulu. Allahu Akbar. Baru tepuk dia. Ini tepuk dulu, betul Allahu Akbar. Kalau dia sembahyang seorang dekat masjid tu, kan? Masjid lah sebelah dia kubur. Ini yang dia buat seram sejuk ni. Tuan-tuan pergi tepuk dia, lepas tu tak jadi angkat takbir, pergi toilet pula dulu. Sakitlah perut, pergi toilet. Senyap pula kan.
Dia pun baca lah kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Seronok lah pasal ada makmum belakang. Tadi dah mula takut dah, kubur sebelah. Sampai tang waladdallin. Kan? Tak ada orang amin kan. Mengaminkan tak ada. Tu apa macam? Meremang mula tengkuk bang. Amin. Tak ada orang amin kan. Tadi orang tepuk aku. Tak ada pula ngamin. Siapa yang tepuk? Ni kubur ni, jangan buat melawak kan. Itu yang time rokok nak tengok tu. Tak ada orang. Ini bukan orang nepuk aku tadi ni. Tu yang time sujud lagi lah. Sebab itu kena faham tuan-tuan. Tepuk ni lepas takbir, bukan sebelum. Kita solat berjemaah banyaklah tuan-tuan. Kadang-kadang kita bekerja ni, adalah surau kan. Solat berjemaah, pergilah solat berjemaah dulu. Kan? Jangan biasakan solat seorang-seorang. Sebab nak dapatkan pahala 25, kata Nabi, setengah riwayat kata 27. Maka kita berusaha untuk nak solat berjemaah. Bukan bulan Ramadan sahaja, tapi bulan-bulan yang lain sepatutnya kita berusaha untuk nak solat berjemaah. Lainlah kalau macam di RNR, kita tak tahu, nak kena tanya dulu. Tuan nak solat apa tuan? Saya nak solat jamak. Okeylah, solat jamak. Kita, orang yang sempurna tidak boleh berimamkan. Orang yang sempurna, orang yang jamak tak boleh ikut orang yang sempurna. Tapi orang yang jamak jadi imam, orang yang sempurna boleh ikut. Sebab kalau dia habis pada 2 rakaat, kita boleh sambung lagi 2. Kalau sembahyang kita 4 rakaat. Tapi kalau kita yang jadi imam, yang sempurna jadi imam, makmumnya jamak tak boleh ikut. Sebab saat lagi kalau dia bangkit, kita nak buat apa? Kita sembahyang jamak, dua-dua. Justru itu tuan-tuan, kita tengok solat berjamaah ni banyaklah kekeliruan dalam solat berjamaah ini tuan-tuan. Sebab itu kena belajar, cari ilmu dan biasakan kita ni terutama orang laki-laki lah solat berjamaah. Solat berjamaah, orang yang duduk di belakang imam siapa, kadang-kadang sampai tak tahu nak menggantikan. Imam batal. Tengok baru-baru ni kan, ada satu imam nak kena cepuk dengan selipar kan. Viral kan. Dia nak kena cepuk, tapi saya heran macam mana imam tu boleh nampak tau. Sampai dia boleh ngelak lah. Kawan tu datang daripada belakang tau. Dia tolak. Lepas tu dia nak libas dengan selipar tu, tapi imam tu boleh ngelak. Dia nampak tau. Hebat tak hebat imam tu. Dia kata orang tak siuman lah nak mukul. Sepatutnya sembahyang tu tak batal. Sembahyang tu tak dibatalkan. Tapi tinggal lagi, dia jadi batal semua. Dia jadi batal. Ganti je lah. Yang tangkap orang tu, tangkaplah. Yang imam lari-larilah. Yang lebih-lebih, yang lain tu apa salah? Yang lain-lain tu kenapa? Apa masalah dia? Dah tak usok lah. Dah tak. Atau nak tolong sama nangkap. Kan? Sepatutnya solat tu tak batal, tapi tu saya kata tadi, kalau kita tak belajar hukum, habis semua batal. Bayangkan, sepatutnya imam tu yang lari, okey 1 bab, okey yang menangkap 2 bab lah. Orang-orang ni, katalah 10 orang ni, batal lah, okey, tak ada masalah. Yang lain tu, pasal apa dibatalkan? Memang dah tradisi orang Melayu orang macam tu kan. Orang accident sebelah, yang jam jalan belah sini. Mau macam tu. Dia yang kepo. Kan? Jam sebelah sini, kan? Yang accident belah ni kan? Yang jam belah sini. Sana jam, sini pun jam. Yang sini apa hal jam pula? Apa jam nak tengok tu? Tu. Yang buat batal pun apa? Nak tengok tu. Dia pula lebih nak ninjau siapa yang mukul dia. Sebab itu salat berjemaah ni tuan-tuan panjang hukum dia. Jadi kalau kita praktikkan betul-betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dia kata malaikat doakan, ampunkanlah dia dan rahmatilah dia
Jadi seseorang kamu dianggap dalam keadaan salat selama mana menunggu salat yang akan datang. Dan juga orang yang salat maghrib sampai waktu isyak, dia tunggu sampai isyak, ini juga dianggap sedang salat. Kelebihan orang yang salat. Contoh zuhur dengan asar, tak ada pernah buat. Daripada salat zuhurnya itu terus tunggu sampai salat asar, dikira orang tu sedang salat. Bayangkan tuan-tuan, duduk yang lama dikira sebagai orang yang salat. Kalau kita melakukan salat berjemaah banyak pahala, terutama di bulan-bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kena selalulah hayati sungguh-sungguh, pelajari sungguh-sungguh bab salat berjemaah ini. Sebab itu kalau dalam kuliah saya, dalam bab salat berjemaah ada hukum dia, ada belajar kitab, Qaulu tam fil ahkam imam wal makmum. Mempelajari hukum salat imam dan makmum ini sangat penting supaya salat kita itu diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah, diberi pahala seperti mana yang disebut Nabi SAW. Bukannya sekadar datang salat berjemaah, malahan salat itu pun tak dianggap sebagai salat berjemaah pun. Kalau kita tengoklah tuan-tuan, tak apalah tuan-tuan, dalam bab hukum-hukum ini besok saya akan bagi buka soalan, insya-Allah. Kita buka soalan, tuan-tuan bersedialah soalan-soalan balik rumah, soalan sediakan, kalau ada soalan besok boleh tanya. Sebab besok hari terakhirlah kuliah saya, tazkirah saya kat sini, maknanya boleh tanya soalan-soalan. Apa yang tuan-tuan nak tanya, jangan tanya matematik, sudahlah. Tanya bab hukum saja. Sebab saya ambil bidang tu ya. Kan? Saya belajar bidang tu ya, saya belajar bidang agama, bidang hukum hakam. Jadi tuan-tuan tanya bidang itulah. Jangan tanya bidang lain. Yang berkaitan dengan hukum hakam boleh tanya, sama ada masalah puasa dan sebagainya lah, masalah solat, masalah hubungan kekeluargaan dan sebagainya, kan? Banyak masalah tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan tak pergi masjid, tuan-tuan tak sempat pergi masjid. Kadang-kadang ada ustaz tak bagi tanya pula, kan? Kita nak tanya, dia tak bagi tanya pula, kan? Kita dah tanya pula, dia kata itu pun tak tahu. Pasal tak tahu lah tu nak tanya, kan? Dia marahlah kita, kan? Dulu-dulu saya belajar pun macam tu juga. Bila kita tanya, kita tak faham, tanya, kan? Itu pun tak faham. Tak faham lah. Kalau faham, tanya apa? Lepas tu bila orang tak tanya, marah juga. Kenapa tak nak tanya? Faham semua. Dah marah pula. Orang tanya pula, tak nak jawab ustaz-ustaz ni pun satu bab juga pun. Kan? Tanya salah, tak tanya salah. Jadi tuan-tuan insya-Allah, tapi hari pun dah 12.40. Jadi tuan-tuan besok saya buka soalan lah. Untuk siapa-siapa yang nak bertanya, laki-laki dan perempuan, kalau malu nak tanya, tulis je kat kertas, tapi tulis dengan jelas. Jangan tulis macam cakap ayam tu, saya mau tak baca lah. Kan? Sebab banyak kadang-kadang kita ni, yang terutama yang muda-muda lah, pertama malu nak tanya. Dia ada dua je, sama ada malu nak tanya ataupun tak tahu apa nak tanya. Apa nak tanya tu, kita dia kan. Tambahlah ustaz minta secara spontan. Ada soalan? Memang tak lah. Itu sebab saya bagi tempoh. Besok saya buka soal jawab, tuan-tuan boleh tanyalah. Sebarang soalan boleh kemukakan. Yang tak dapat saya jawab, nanti saya rujuk pada ahli majlis fatwa. Banyak yang tuan-tuan tak faham, tak tahu. Terutama orang perempuan ni, banyak masalah dia kadang-kadang. Tapi dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu apa nak tanya. Lepas tu dia tanya kawan dia yang tak tahu tu, agak-agak kau boleh tak? Kawan kata, boleh lah kot. Kawan jawab macam ahli majlis fatwa. Orang tanyalah ahli. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tuhan kata, maka kamu naklah tanya pada ahlinya. Ni tak tanya kawan sama-sama kerja. Kak, dia kata, ni kak ada masalah lah kak. Apa masalah? Macam dia faham, kan? Kawan bercerita bab hukumnya. Semalam kan kak saya semayang. Okey tu, boleh. Suka-suka hati dia. Suka-suka hati dia, kan? Semalam kak saya kan puasa, kan? Tapi saya, boleh, tak apalah. Semua tak apa semua. Ni saya buka soalan besok, boleh tanya besok lah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, besok kita jumpa lagi insyaAllah. Hari pun dah 20.40. Kita
Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.